Bertemu kembali sempena sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah, bacaan doa akhir dan awal tahun diadakan secara serentak di semua 89 masjid, 123 surau Jumaat dan 611 surau di seluruh wilayah Persekutuan. Untuk perkembangan lanjut kita bersama wartawan Harizah Faisal di Masjid Wilayah Persekutuan. Silakan Nizah. Baik, terima kasih Adi Akmal di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, apa yang saya boleh kongsikan intipati pada majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah bersama dengan 2022 Masihi ini, boleh saya katakan dan boleh saya gambarkan sambutan pada malam ini agak meriah dengan kehadiran dijangka dalam 500 orang yang hadir pada malam ini. Dan sekitar pukul 6.55 petang tadi, majlis bermula dengan kehadiran dan ketibaan div-div jemputan dan kenamaan diikuti dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kemudian disusuli dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Raja Permaisuri Agong pada petang tadi. Kemudian majlis diteruskan dengan bacaan Yasin sempena sambutan Hari Pahlawan bagi tahun 2022. Kemudian bacaan doa akhir tahun dibacakan sebelum azan maghrib tadi. Kemudian diikuti dengan bacaan doa awal tahun dan solat maghrib serta solat sunat hajat secara berjemaah. Dan majlis diteruskan pula dengan ucapan aluan Yang Berhormat Menteri Agama Datuk Idris Ahmad. Dan sekarang ini seperti yang dapat anda lihat di belakang saya ini sedang berlangsungnya titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian majlis ini akan pada kemuncak majlis ini akan berlangsung pengumuman tokoh Ma'al Hijrah bagi peringkat kebangsaan 1444 Hijrah dan ditutup dengan solat Isyad secara berjemaah dan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita ingin kongsikan kepada anda di luar sana antara intipati yang boleh dikongsikan berkenaan dengan topik ataupun tema pada tahun ini, iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran negara kita. Dan tanpa membuang masa, kita terus sahaja bersama dengan Ketua Komunikasi Korporat JAKIM, Ustaz Zakaria Othman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Ustaz. Antara tema kita pada tahun ini iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Jika kita kaitkan dengan isu yang tular ataupun isu yang semakin menjadi jandi, iaitu isu hina agama yang kita lihat semakin serius dalam kalangan masyarakat. Bagaimana kita mencapai tahap kemakmuran negara dalam hidup masyarakat ini, Ustaz? Ya, itu tema yang dipilih oleh pihak kerajaan, iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, konsep keluarga Malaysia sudah pun diterima baik bagi kita menghadapi ataupun kita berusaha untuk keluar daripada tahun-tahun duka cita. Maksud saya ialah sepanjang tempoh kita menghadapi pandemik COVID, kita melalui proses yang begitu sukar. Jadi pihak kerajaan telah menetapkan konsep keluarga Malaysia untuk kita bangkit kembali, memerlukan semangat kebersamaan, solidariti bersama, dan juga kita mengenepikan sebarang perbezaan dan sebagainya untuk kita memastikan keluarga dalam konteks keluarga kita ini masyarakat yang majmuk, untuk sama-sama kita saling hormat menghormati, kita saling kasih mengasihi, mengenepikan perbezaan pandangan dan perbezaan pendapat untuk kita mencapai kemakmuran bersama. Berbalik kepada persoalan tentang isu hina agama dan sebagainya, walaupun sejak kebelakangan ini wujud individu-individu tertentu yang cuba membangkitkan sentimen, membuat provokasi dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu kita mengenengahkan konsep keluarga Malaysia ini supaya kita memahami erti kebersamaan, erti
saling hormat menghormati, kerana kita hidup dalam sebuah negara yang unik, masyarakatnya yang mempunyai pelbagai kepercayaan, pelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya tidak timbul lagi lah isu-isu kita sama ada umat Islam sendiri menghina agamanya sendiri ataupun penganut agama lain menghina agama lain, kerana kalau kita menghayati konsep hijrah itu, Nabi Muhammad SAW membawa satu konsep membangun negara Madinah itu secara bersama tanpa mengira fahaman ideologi dan latar belakang. Baik. Ustaz, kalau kita lihat ya, setiap tahun kita menyambut tahun sambutan Mahal Hijrah ini. Jadi bagaimana untuk kita memupuk dalam setiap diri individu itu untuk sentiasa berhijrah dan menjadi insan yang lebih baik, lebih-lebih lagi bila kita berdepan dengan isu hina agama dan sebagainya. Dalam konteks kita mengambil iktibar daripada peristiwa Hijratul Rasul dan juga para sahabat, kita melihat bagaimana kejayaan hijrah pada ketika itu adalah kerana kekuatan kepimpinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kekuatan kepimpinan Rasulullah tidak akan sempurna tanpa adanya bantuan dan juga sokongan daripada kalangan para sahabat, di kalangan ahli keluarga, di kalangan umat Islam pada ketika itu yang mempunyai kekuatan kualiti iman yang teguh dan mantap. Itu yang kita cuba nak bina dalam kelompok masyarakat di negara kita melalui penghayatan tema Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran itu. Mudah-mudahan tema yang kita pilih ini dapat dihayati dan difahami bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Baik, penonton, saya kira sampai di sini sahaja lintas langsung dari Masjid Wilayah Persekutuan bagi sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan 1444 Hijrah bersama dengan 2022 masih. Kita kembali ke studio bersama dengan Adi Akmal. Silakan Adi.